Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke dalam radio 12 malam bersama dengan saya Angah in the house. Okey, ikutkan pada malam ni saya akan ceritakan tentang Tok Awang lah. Tapi rasanya tak jadi cerita kot sebab sekarang pun dah jam menunjukkan 12.41 minit. Dan untuk episod tu saja saya kena baca 17 muka surat. Pukul berapa saya nak upload tu? Dah lewat sangat dah tu. Jadi tak apa, malam ni saya akan skip dan saya akan ceritakan dengan kisah daripada himpunan kisah mistik tentang pengalaman orang-orang yang membawa van jenazah. Sekurangnya malam ni tak adalah miss video Baik, kita teruskan. Saya tak nak ngoceh terlalu panjang. Baik, kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Seingat saya, peristiwa ini berlaku dalam tahun 2010. Waktu itu jam menunjukkan lebih kurang pukul 6 petang. Saya yang baru sahaja siap menebas semak di kawasan kubur menerima satu panggilan telefon dari sebuah hospital di utara tanah air. Tidak perlulah rasanya saya menyatakan nama hospital itu. Yang penting adalah pengajarannya untuk kita ambil bagi tambahkan keimanan. Setelah diberikan serba sedikit maklumat mengenai mayat yang bakal dihantar, saya terus pulang ke rumah dan menyiapkan diri, lalu pergi mengambil van jenazah. Saya sampai di hospital lebih kurang pukul 6.40 petang. Surat kebenaran daripada pihak hospital diambil dan saya terus mengangkat jenazah masuk ke dalam van. Semenjak tiba, saya perasan ada seorang perempuan yang umurnya lebih kurang 20-an, asyik menangis saja. Dia tersedu-sedu menangis sehingga kan bengkak matanya. Perempuan itu juga duduk seorang diri agak jauh daripada ahli keluarga yang lain, sedangkan ahli keluarga yang lain semuanya berada dekat dengan jenazah. Nak hantar ke mana ni? Soal saya kepada salah seorang ahli keluarga si mati. Setelah mengenal pasti lokasi penghantaran, saya meminta dua orang ahli keluarga menemani jenazah di belakang. Tapi, belum sempat saya menutup pintu van, terdengar suara jeritan. Nanti, jerit wanita yang asyik menangis tadi. Wanita itu cepat-cepat mengatur langkah lalu masuk ke dalam van. Semasa dalam van, dia terus menangis tersedu-sedu. Kedudukannya yang betul-betul di belakang saya membuatkan saya rasa sedikit terganggu. Ahli keluarga menangis sewaktu kematian ini perkara biasa. Sudah beribu kali saya melaluinya, namun kali ini dia tidak henti-henti menangis dan suara tangisannya juga agak kuat. Hendak dimarah, bimbang berlaku perkara lain pula. Perkara ia bukan perkala. Saya cuba bersabar, namun tangisannya semakin lama semakin kuat, seolah-olah tangisan budak kecil. Sudahlah waktu itu menghampiri waktu maghrib dan tangisannya itu membuatkan saya berasa sangat rimas. Perjalanan ke rumah arwah tidaklah jauh, cuma jalan sedikit sesak disebabkan waktu orang balik kerja. Lagipun kawasan itu banyak lampu isyarat. Ikutkan hati, mahu sahaja saya langgar lampu isyarat di depan, cepatlah sedikit sampai nanti. Tapi kan, memang tak boleh. Memang tak ada jalan lain yang boleh untuk saya ikuti. Entah mengapa, saya rasa tangisan wanita ini sangat-sangat mengganggu. Kalaupun sedih, janganlah sampai meratap begini. Disebabkan tidak tahan lagi dengan suara tangisannya, saya meminta dia bersabar dan bertenang. Saya menasihatkannya supaya mengingati Allah dan beristighfar banyak-banyak. Tangisan itu reda seketika, namun lebih kurang 5 minit ia kembali bergema. Aduh mak ai. Pedih telinga saya ni dibuatnya. Saya segera memecut van jenazah. Tidak pernah rasanya saya memecut selaju itu, tambahan pula di kawasan kampung. Lebih kurang 40 minit perjalanan, kami sampai di rumah arwah. Sebaik pintu van dikuak, wanita itu segera menerpa turun. Maaf, saya akan ulang balik. Sebaik saja pintu van itu dikuak. Dikuak ni maksudnya dibuka ya. Wanita itu segera menerpa turun. Dia memandang sekeliling dan kemudiannya menerpa ke arah saya.
Awak bawa saya ke mana ni? Soalnya, pertanyaan wanita itu membuatkan saya terpinga-pinga. Saya memandang dua orang ahli keluarga arwah yang duduk di bahagian belakang van. Mereka juga seolah-olah terkejut. Bukan sini ke? Tadi kata kat sini. Balas saya. Salah ni. Ini bukan rumah saya ni. Awak salah hantar. Ini jenazah ayah saya. Balas wanita itu dengan suara yang agak tinggi. Saya makin keliru. Kalau tidak salah saya, surat kematian yang saya dapat, jenazah merupakan seorang wanita. Kenapa pula wanita ini mengatakan jenazah ini ayahnya? Saya ni dah semakin pelik. Lek. Sabar. Kita bincang elok-elok. Cik kata yang meninggal ni ayah cik. Tapi kan yang saya bawa ni jenazah perempuan. Jelas saya. Kali ini wanita itu pula yang terdiam. Saya semakin keliru. Wanita itu kemudian mengeluarkan telefon bimbit dan berjalan ke satu sudut. Saya ambil kesempatan itu untuk mendekati ahli keluarga arwah. Siapa dia tu? Ni awak kenal ke? Soal saya. Lah, saya tak kenal pun siapa dia tu. Masa mula-mula dia masuk van pun saya dah rasa pelik. Lepas tu dia duduk nangis-nangis je. Saya nak tegur pun risau. Sebab itulah saya buat tak tahu je. Kata seorang ahli keluarga arwah. Wanita itu kemudian mendekati saya. Dengan wajah yang agak malu-malu, dia mengajak saya ke tepi van. Encik, boleh hantar saya balik ke hospital tak? Rupa-rupanya saya tersilap. Jenazah ayah saya tu baru je keluar bilik mayat. Kata wanita itu dengan suara perlahan dan malu-malu. Waktu itu memang saya rasa sangatlah macam nak tergelak. Namun disebabkan mahu menjaga hatinya, saya hanya tersenyum. Sedangkan ketika itu perut saya bergoncang-goncang menahan ketawa. Semasa dalam perjalanan pulang ke hospital, wanita itu hanya diam membatu. Langsung tidak bersuara. Saya juga tidak bertanya sepatah pun kepadanya. Bimbang dia akan berasa malu. Timbul pula lah rasa kasihan pada dia. Memang tidak dinafikan, apabila berlaku kematian, kita tidak boleh lari daripada perasaan sedih. Tetapi janganlah sampai tahap meraung seperti tidak reda dengan pemergian itu. Mati itu pasti. Walau kita meraung dan meratap sekalipun, yang pergi tetap tidak akan kembali. Disebabkan itulah Islam melarang kita meratapi kematian. Cukuplah sekadar menangis mengalirkan air mata. Itu sememangnya tidak dapat diatasi. Kami tiba di hospital hampir pukul 8 malam. Saya segera parkir van betul-betul di hadapan surau hospital. Dek, marilah, jom kita solat maghrib dahulu. Kalau betul adik sedih dengan kematian ayah adik, doa banyak-banyak. Tak elok kita meratapi pemergiannya. Doakan lagi elok, kata saya. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan terus berlalu. Saya terus memandangnya sambil menahan ketawa. Inilah pertama kali berlaku sepanjang lebih 15 tahun saya membawa van jenazah. Kenapa jadi begitu? Sebenarnya waktu itu berlaku dua kematian yang serentak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Itu yang menyebabkan wanita tadi keliru. Yang wanita itu pula tanpa memeriksa dahulu, terus menerpa ke dalam van. Patutnya bertanyalah dahulu. Ini tidak, terus meluru. Dalam van pun dia tidak bertanya pada ahli keluarga arwah. Apabila mengingati cerita ini, saya pasti akan tersenyum. Tetapi bagi saya, dalam pengalaman lucu itu sebenarnya mempunyai satu mesej yang sangat berguna. Janganlah terlalu meratapi kematian kerana di situ membuatkan kita hilang panduan. Sebaliknya, apabila berlaku kematian, eloklah kita reda dan banyakkan berdoa kepada Allah. Bukannya menangis seperti orang-orang yang tidak mempunyai agama. Sedang leka bersembang bersama dengan rakan-rakan di rumah seorang teman. Tiba-tiba muncul Kudin memberitahu kami tentang kematian Samad di Kuala Lumpur. Saya dan rakan-rakan cukup terkejutlah kerana baru beberapa minggu lepas kami berjumpa dan berbual lancak pula dah. Mana-mana rancak berusaha. Kami berjumpa. Saya ulang balik ya, maafkan saya. Saya dan rakan-rakan cukup terkejut kerana baru beberapa minggu lepas kami berjumpa dan berbual rancak dengan arwah ketika dia pulang ke kampung untuk menguruskan majlis pertunangannya yang akan berlangsung pada bulan hadapan.
Arwah yang bekerja di sebuah kilang elektronik di Shah Alam dikatakan meninggal dunia ketika dalam perjalanan dari rumahnya ke klinik kerana diserang sesak nafas secara tiba-tiba. Memang hairan bin ajaib kerana setahu saya lah, arwah langsung tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda sakit. Apatah lagi ketika bertemu dengannya tempoh hari, arwah bukan sahaja ceria dan bersemangat, malah mengakui tidak sabar untuk menanti hari bersejarahnya. Namun daripada dia kita datang dan kepada dia jugalah kita akan kembali. Kita tidak boleh menafikan ketentuan qada dan qadar. Sebagai hambanya, kita ni kena berserah kerana sesungguhnya dia yang lebih mengetahui. Saya termenung sedih memikirkan nasib arwah. Tak sangkalah dia pergi terlalu cepat tanpa sempat mengecapi hari pertunangannya. Saya dan seorang lagi teman yang bernama Kamal menawarkan diri untuk membawa jenazah Samad untuk pulang ke kampung kerana kami difahamkan segala urusan menuntut jenazah telah pun dilakukan oleh abang sulung arwah di Kuala Lumpur. Jadi, tugas kami cukup mudah kerana semuanya telah pun diuruskan. Setelah selesai mengisi borang untuk menggunakan van jenazah di masjid, saya dan Kamal terus mengambil kunci van, kemudian bergegas menuju ke Kuala Lumpur. Saya memecut agak laju kerana tidak mahu terlambat sampai. Apatah lagi saya difahamkan jenazah Samad telah selesai dibedah siasat. Lagipun perjalanan dari kampung saya di Lekir, Perak menuju ke Kuala Lumpur memakan masa hampir 4 jam. Itu pun jika tidak berdepan dengan masalah kesesakan lalu lintas. Baik, dekat sini saya mencelahan siapa duduk di Lekir Perak Setiawan dengan cerita ayo tak ada ni, ayo tak ada apa cerita ni. Update. Baik, kita teruskan. Seperti yang saya jangkakan, setelah hampir 4 jam menempuh perjalanan, kami akhirnya sampai juga di Hospital Kuala Lumpur. Saya terus menuju ke pekarangan bilik mayat. Di situ sudah ada ramai yang berkumpul, termasuklah abang arwah dan rakan-rakan tempat kerjanya. Saya mengundurkan van dengan berhati-hati agar senang jenazah dibawa masuk ke dalam kenderaan sebentar nanti. Selesai segala urusan, kami tidak menunggu lama. Selepas meminta diri dan bersalaman dengan para tetamu, kami terus bergerak meninggalkan Bandar Raya Kuala Lumpur. Dalam perjalanan pulang itu, kami tidak bersendirian kerana terdapat lagi 3 buah kenderaan yang dipandu oleh sanak saudara arwah mengekori sehingga ke kampung. Sejam memandu, saya tidak berasa sebarang kesulitan. Semuanya berjalan dalam keadaan lancar dan baik. Rasa seram dan bosan juga langsung tidak wujud kerana sepanjang perjalanan itu, saya dan Kamal asyik berbual rancak sehinggakan suara kami lebih kuat daripada suara radio yang ada di kenderaan. Namun setelah melepasi pekan sungai besar Selangor, tiba-tiba hidung kami ditusuk oleh aroma kapur barus yang sangat kuat. Saya bertanya kepada Kamal tentang perkara tersebut. Nampaknya dia pun sama seperti saya. Kami berpandangan dengan 1000 persoalan yang bermain di fikiran. Bau kapur barus ini bukan seperti yang dibawa angin. Sebaliknya, ia seolah-olah digosok dan diletakkan di bawah hidung kami. Semakin lama, bau tersebut semakin menusuk ke hidung. Mulanya kami bercadang untuk memberhentikan kenderaan dan memeriksa jenazah di belakang. Namun bila memikirkan ada kenderaan saudara mara arwah yang mengekori, terus kami batalkan niat tersebut. Takut ada pula di antara mereka yang tidak senang dan berfikir bukan-bukan atas perbuatan kami nanti. Saya dan Kamal melayan perasaan masing-masing tanpa sepatah kata. Pelbagai andaian mula bermain di benak. Tanpa disedari, bau kapur barus yang menyengat hidung sebentar tadi hilang secara tiba-tiba. Alhamdulillah, saya mengurut dada kelegaan. Namun tidak sampai beberapa saat selepas itu, kami dikejutkan dengan bunyi ketukan bertalu-talu dari arah belakang. Bunyinya tak ubah seperti orang yang sedang mengetuk paku untuk membaiki pintu. Saya dan Kamal saling berpandangan. Saya lihat mulut Kamal berkumat kamit membacakan sesuatu sambil bangun dari tempat duduknya dan meninjau ke belakang. Syim. Oh Syim, kita ada masalah ni. Aku rasa bunyi ketukan tu datangnya dari dalam keranda ni, Syim. Apa kita nak buat ni? Tanya Kamal sedikit gementar. Saya tergamam. Apa pula yang terjadi ni? Bisik saya dalam hati. Bunyi ketukan tersebut amat merimaskan saya. Nampaknya, saya tak boleh membiarkan perkara ini berlarutan.
Saya memberitahu Kamal yang saya terpaksa juga berhentikan kenderaan untuk memeriksa apa yang berlaku. Namun saya tidak mahu pula ianya nampak secara terang-terangan. Mau tak mahu, saya kena mencari jalan berpura-pura untuk berhenti minum supaya tidak ada ahli keluarga arwah yang perasan. Lantas, saya memberhentikan kenderaan di sebuah gerai makan berhampilan pula. Saya ulang balik ya. Lantas, saya memberhentikan kenderaan di sebuah gerai makan berhampiran jalan besar di Pekan Sabak Bernam. Kereta ahli keluarga arwah yang mengikuti kami sepanjang perjalanan tadi juga turut berhenti sama. Saya memberitahu mereka agar pergi mencari tempat dan memesan minuman dahulu kerana saya ingin memeriksa air di kenderaan. Sebaik sahaja mereka beredar, saya dan Kamal terus memeriksa jenazah yang dibawa. Kami dapati kain penutup yang membaluti keranda arwah telah jatuh ke lantai kenderaan. Saya dan Kamal kemudian membuka penutup keranda kerana ingin memeriksa keadaan jenazah pula. Sebaik sahaja dibuka, alangkah terperanjatnya kami kerana kain kapan yang membaluti jenazah telah terburai seolah-olah ada orang yang membukanya. Keadaan jenazah juga amat tidak terurus. Tangan yang sedia dikiamkan telah terkeluar dari kapan yang membaluti jasadnya. Muka arwah yang berkulit sawo matang pula telah bertukar kehitaman. Allahu Akbar. Bagaikan terkena jelaga pelita minyak tanah. Saya benar-benar keliru dengan apa yang berlaku. Saya pegang tubuh arwah dan periksa nadinya. Sejuk. Sah. Arwah telah meninggal dunia. Namun yang mencetuskan tanda tanya pada saya sekarang ni, dari mana pula bunyi ketukan yang saya dan Kamar dengar sebentar tadi? Takkan jasad arwah pula yang bangun dan mengetuk papan keranda? Saya mula berasa pelik. Tanpa mahu memikirkan perkara yang bukan-bukan, saya meminta pertolongan Kamal untuk membantu menguruskan jenazah sebaik mungkin. Saya betulkan keadaan jenazah seperti sedia kala. Saya kiamkan tangannya, betulkan kedudukannya dan kemaskan ikatan kain kapannya biar sempurna. Saya tidak mahu apabila sampai ke kampung nanti, jenazah arwah berada dalam keadaan yang tidak sempurna sehingga orang yang melihatnya akan terfikir dan dapat menghidu perkara yang bukan-bukan. Setelah selesai, saya dan Kamal terus menuju ke gerai makan. Kenapa yang lama sangat, Shim? Van ada masalah ke? Tanya abang arwah kepada saya. Bukan, tak ada apa-apa bang. Semuanya okey. Cuma saya tambah sedikit lagi lah air dekat tangki tadi. Lepas ni tak payah berhenti kat mana-mana lah. Tak payah berhenti mana-mana dah. Jawab saya cuba menyembunyikan perkara sebenar. Abang arwah sekadar tersenyum memandang saya. Namun dari raut wajahnya saya percaya yang dia meragui apa yang saya perkatakan. Ni, abang nak tanya kau terus terang ni. Ada apa-apa perkara pelik tak yang berlaku sepanjang perjalanan tadi ni? Bisiknya perlahan di telinga saya. Saya terkejut lantas memandang Kamal dengan 1000 persoalan. Pelik? Bagaimana pula abang arwah boleh meneka situasi yang kami lalui sebentar tadi? Pastinya ada cerita yang tersembunyi yang dirahsiakan daripada pengetahuan kami berdua. Abang arwah kemudian memberi isyarat kepada kami agar menurutinya. Mungkin dia berpendapat tidak manis untuk bercerita di tengah khalayak umum bersama dengan saudara mara yang lain. Saya dan Kamal mengikutinya dengan penuh rasa ingin tahu. Macam ni lah. Biar abang cerita dekat korang berdua. Abang tahu ada sesuatu yang berlaku pada korang sepanjang perjalanan tadi. Masa turun dari kenderaan tadi pun abang dah nampak muka korang berdua pucat. Ucap abang arwah tanpa berselindung. Sambungnya lagi. Sebenarnya, arwah ni seorang yang cukup baik. Mendengar kata dan tak pernah pun melawan, terutamanya pada kami adik-beradik. Tapi bila dia dah kenal seorang perempuan yang dia bercadang nak bertunang pada bulan depan ni, perangai dia ni tiba-tiba berubah. Saya dan Kamal mendengar dengan penuh minat. Abang arwah menyambung lagi ceritanya. Kami ni bukanlah menghalang niat baik dia nak kahwin. Tapi perempuan yang dia pilih tu kami cukup kenal. Perempuan tu bukannya nak arwah pun, tapi sekadar nak kikis duit dia je.
Abang dah cakap dengan arwah, tapi dia tak percaya. Dia lebih percayakan perempuan tu daripada adik-beradiknya sendiri. Jelasnya lagi sedikit emosi. Arwah yang memang dah gila kat perempuan tu sanggup pergi cari bomok semata-mata tak nak perempuan tu jatuh ke tangan orang lain. Abang dapat tahu arwah pergi sampai ke Thailand untuk cari bomok siam sebab nak dapatkan minyak guna-guna. Tapi sudahnya entah apa yang tak kena. Hantu siam tu kena kat dia balik. Kalau korang berdua nak tahu, kematian arwah ni memang misteri. Sesak nafas tu sebagai alasan je sebab setahu abang, sepanjang hidup arwah, dia okey je. Dia tak pernah pun mengadu ada masalah kesihatan. Lepas tu pula, masa kat hospital, sebelum bedah siasat, muka arwah dah jadi hitam, seolah-olah macam terbakar. Jadi, abang tak heran lah ya, kalau ada perkara-perkara pelik yang muncul selepas kematian arwah. Sebab abang sendiri pun tak sempat nak tanya habis tentang perkara tu. Maaf. Ini bukan dialog ni. Ini dialog abang ni juga. Baik, saya ulang lagi sekali ya. Jadi, abang tak heranlah kalau ada perkara-perkara pelik yang muncul selepas kematian arwah. Sebab abang sendiri pun tak sempat nak tanya habis tentang perkara tu. Seperkara lagi, cuba korang tengok. Ada tak perempuan tu datang melawat arwah semasa dekat hospital tadi? Tak ada kan? Jadi korang nilaikanlah sendiri apa yang abang cakap tadi sama ada betul atau rekaan. Ketusnya dengan nada yang tidak berpuas hati. Saya dan Kamal walaupun mendengar cerita abang arwah, memang saya tidak menyangka ada cerita lain di sebalik kematian arwah. Saya dan Kamal juga berjanji tidak akan menceritakan perkara itu kepada sesiapa, terutamanya pada saudara mara dan penduduk kampung. Takut nanti ianya boleh mengundang pandangan negatif kepada keluarga arwah. Sebelum memulakan perjalanan, abang arwah datang berjumpa saya dan meminta izin untuk membuka keranda yang menutupi arwah adiknya itu. Saya menurut sahaja permintaannya dan sebaik saja keranda dibuka, dia mengangkat tangan berdoa serta membacakan sesuatu. Setelah itu dia meraup tapak tangannya ke muka arwah. Alhamdulillah. Perjalanan kami dari Sabak Bernam ke rumah arwah di Setiawan Perak berjalan lancar tanpa sebarang kesulitan sehinggalah saat jenazah selamat dikebumikan. Walaupun peristiwa ini sudah berlaku hampir 2 tahun lepas, sehingga hari ini saya masih lagi menyimpan rahsia tersebut daripada pengetahuan sesiapa. Namun jauh di sudut hati, saya masih lagi berkeinginan untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Saya sentiasa menunggu kepulangan abang arwah ke kampung dan mungkin kami boleh bercerita panjang lagi selepas ini. Jam di tangan menunjukkan pukul 1 tengah hari. Saya hidupkan enjin van yang bakal dipandu sebentar lagi, kemudian berdiri di sisi kenderaan tersebut. Jika dihitung perjalanan ke Kuala Lumpur sebentar lagi, pastinya memakan masa tidak kurang daripada 5 hingga ke 6 jam. Lagipun memandu van bukanlah boleh dipecut laju seperti memandu kereta. Sila hari bulan habis keranda di belakang tercampak ke jalan raya. Abang Harun yang akan menemani saya pada hari itu pula meninjau ke dalam van. Dia perlu memastikan tidak ada satu pun barang-barang ataupun dokumen yang tertinggal untuk urusan menuntut jenazah nanti. Kalau sudah sampai, bukannya mudah untuk kami berpatah balik. Macam mana Sin? Boleh ke kita bergerak sekarang? Tanya Abang Harun yang merupakan sepupu kepada arwah. Saya menganggukkan kepala. Kalau okey, jom kita gerak sekarang. Nanti taklah kita sampai ke kampung lewat malam pula, ucap Abang Harun lagi. Tanpa banyak bicara, kami berdua terus menaiki van yang telah dihidupkan enjinnya tadi. Saya menolak gear dan memula steering menyusur keluar ke jalan besar. Perkarangan masjid sudah ditinggalkan dan kini kami berada di jalan utama untuk menuju ke Kuala Lumpur. Aku minta maaf lah Sin, sebab terpaksa menyusahkan kau. Aku ni bukannya tak boleh nak drive seorang-seorang, tapi bila malam, mata aku ni tak berapa nak nampak jalan. Risau pula aku. Tutur Abang Harun panjang lebar memulakan perbualan. Tak kisahlah bang. Saya okey je. Kebetulan pula hari ni memang saya free. Free sangat. Dan tak ada nak buat apa pun. Lagipun saya kenal baik dengan arwah. Anggap je lah ini amal jariah terakhir saya pada dia. Ucap saya sedikit sebab. Alhamdulillah. Allah ajalah yang mampu balas budi baik kau Sin. Budak-budak lain kat kampung tu bukannya tak boleh bawa van. Tapi kan, aku ni tak berani sangat nak offer. Semuanya lesen kopi O.
Kang tak pasal-pasal dengan aku sekali jadi jenazah. Kami berdua ketawa mengekek sekaligus menutup kesedihan yang melanda ketika itu. Sepanjang perjalanan kami bersembang panjang, pelbagai cerita dibualkan, baik daripada cerita tentang kampung halaman hinggalah ke cerita ekonomi dan politik tanah air. Tidak lupa Abang Harun, dia juga menceritakan kepada saya tentang arwah Hisham. Kata Abang Harun, beberapa bulan sebelum itu arwah ada pulang ke kampung. Katanya hendak berubat kerana tidak sihat. Apa penyakitnya tidak pula arwah ceritakan. Namun daripada cerita-cerita yang didengarnya, Abang Harun mendapat tahu yang sepupunya itu terkena buatan orang. Beberapa minggu selepas pulang ke Kuala Lumpur, Abang Harun mendapatkan pula khabar yang arwah dikejarkan ke hospital selepas tidak sedarkan diri di tempat kerjanya. Malang datang bertimpa. Sudah nasib dirinya. Seminggu selepas keluar dari hospital, sekali lagi arwah ditimpa musibah apabila motosikal yang ditunggangnya berlanggar dengan sebuah kereta pula. Sejurus selepas dibawa ke hospital untuk mendapat rawatan, doktor memaklumkan yang arwah terpaksa dibedah kerana terdapat pendarahan serius di dalam kepalanya. Awalnya pembedahan itu kelihatan berjaya, namun ajal maut di tangan Tuhan. Keadaan arwah kembali tenat beberapa hari kemudian, dan hari ini Harun mendapat khabar tentang pemergian arwah. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Umur kita ni di tangan dia, Sin. Tak kira tua atau muda, kalau ajal dah sampai, kita ni tak boleh buat apa-apa. Umur kita ni pun tak tahu panjang mana lagi. Ucap Abang Harun selepas menyudahkan ceritanya tentang arwah Hisham. Saya mengangguk. Memang benar kata-kata Abang Harun itu. Perjalanan yang memakan masa 5 hingga 6 jam itu langsung tidak terasa. Sedar-sedar saja kami sudah pun hampir memasuki Bandaraya Kuala Lumpur. Kenderaan yang dipandu memasuki perkarangan Hospital Besar Kuala Lumpur dan terus menuju ke bilik mayat. Kelihatan beberapa orang kenalan dan teman sekerja arwah sudah pun menunggu di situ. Sebaik sahaja mematikan enjin kenderaan, kami terus turun dan bersalaman dengan semua yang hadir. Abang Harun menuju ke kaunter pertanyaan untuk urusan menuntut jenazah, manakala saya pula mengambil kesempatan untuk bersembang-sembang dengan teman sekerja arwah. Kesian dengan arwah ni. Sejak dia sakit beberapa bulan yang lalu, perangai dia ni lain benar. Selalu mengasingkan diri daripada kami. Memang berbezalah dari dulu. Bisik teman sekerja arwah ke telinga saya. Namanya Ajak. Kalau dulu arwah ni seorang yang cukup ceria. Tapi kan bila dia mula sakit, seboleh-bolehnya dia mengelak dari jumpa kami. Dia terus jadi murung dan menyendiri. Pergi makan pun seorang-seorang. Tepat je pukul 5 petang, terus balik rumah. Saya dan kawan-kawan memang pelik lah. Bila saya tanya, dia tak nak cakap apa-apa. Sambung Ajak panjang lebar. Saya mendengar dengan penuh minat. Dalam hati saya pun keliru dengan atas apa yang menimpa Hisham. Saya mula terfikir, adakah kematiannya pada hari ini mempunyai kaitan dengan sakit yang dihadapinya selama ini? Teruk ke sakit arwah tu, Jak? Tanya saya inginkan kepastian. Ajak lantas menceritakan bahawa ketika mula-mula sakit dahulu, Hisham pernah mengadu yang kononnya dia sering ternampak lembaga-lembaga yang menakutkan. Lembaga-lembaga itu sering mengikuti ke mana sahaja arwah pergi sehinggakan masuk ke dalam mimpi. Keadaan menjadi semakin sukar apabila masuk waktu maghrib sehinggakan arwah tidak cukup. Maafkan saya ulang balik ya. Keadaan menjadi semakin sukar apabila masuk waktu maghrib sehinggakan arwah jadi cukup tertekan. Mengikut cerita arwah lagi, lembaga itu bukanlah mengganggu ataupun ingin mencekiknya, tetapi hanya mengikutnya ke mana-mana dan memerhatikan apa yang dibuatnya. Pernah arwah cuba berubat dengan seorang ustaz di tempat kerja mereka, namun masih tidak menampakkan sebarang kesan. Akhirnya, arwah mengambil keputusan untuk pulang berubat di kampungnya. Ketika itu tubuh arwah sudah semakin susut dan cengkung. Sikapnya juga banyak berubah daripada seorang yang ceria kepada pendiam. Selepas pulang bercuti, seperti biasa, arwah memulakan tugas di pejabat. Dan ketika itulah tiba-tiba arwah ni jatuh pingsan tidak sedarkan diri. Arwah dibawa ke hospital, namun doktor tidak dapat mengesahkan penyakit yang dihadapi oleh arwah.
Mereka sekadar memberitahu arwah mungkin tertekan dengan kerja dan perlu mendapatkan rehat dengan secukupnya. Seminggu selepas keluar dari hospital itulah, arwah ditimpa kemalangan apabila motosikal yang ditunggangnya terbabas dan bertembung dengan sebuah kereta. Setakat tu sajalah yang saya tahu, bang. Tapi kan, saya percaya mesti ada sesuatu yang tak kena dengan arwah. Kalau tidak, takkan nak boleh jadi macam tu. Keluh ajak lagi. Saya termenung mendengar setiap butir bicaranya. Di kepala saya mula ligat mencari jawapan. Perbualan singkat kami terhenti apabila kedengaran suara Abang Harun memanggil saya untuk membantunya membawa jenazah masuk ke dalam kenderaan. Beberapa orang teman arwah juga bergegas menuruti saya untuk membantu buat kali yang terakhir. Setelah hampir 1 jam menempuh kesesakan, akhirnya van yang dipandu berjaya juga keluar dari pusat bandar menuju ke lebuh raya. Saya lihat matahari kian terbenam dan cuaca merangkak gelap. Saya mengerling ke arah jam di tangan untuk memastikan sama ada sudah menginjak ke waktu maghrib. Selepas berhenti rehat dan menunaikan solat maghrib di Ijok, Kuala Selangor, kami kembali meneruskan perjalanan. Langit di luar semakin gelap dan kilat sabun menyabung seolah-olah menandakan hari akan hujan. Saya memandu dengan penuh berhati-hati. Tiba-tiba, saya dapat rasakan semakin lama van yang dipandu semakin berat. Seolah-olah membawa muatan berjumlah 10 tan. Keadaan ini saya dapat rasakan sebaik sahaja kami memulakan perjalanan selepas solat maghrib tadi. Saya cuba menyembunyikan kekalutan itu daripada pengetahuan Abang Harun. Takut nanti dia terasa ataupun berkecil hati pula. Maklumlah Abang Harun ini dan arwah mempunyai pertalian saudara. Keadaan ini membuatkan otak saya ligat berputar. Bermacam-macam andaian bermain di benak. Maklumlah, yang dibawa sekarang ialah mayat. Kalaulah berlaku insiden di luar jangkaan, apa yang saya nak buat? Saya tak pernah melalui pengalaman sebegini. Saya menekan pedal minyak sekuat hati. Namun, secara tiba-tiba, van yang dipandu tersengguk-sengguk seolah-olah hampir kehabisan minyak. Manik-manik peluh mula membasahi dahi. Saya menoleh ke arah Abang Harun yang sedang enak berdengkur di kerusi sebelah. Mulut saya berkumat kamit membacakan ayat suci Al-Quran. Saya berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan sebarang bala dan musibah. Belum sempat saya menghabiskan bacaan, tiba-tiba zas, zas, zas. Kedengaran seolah-olah bunyi papan dicakar-cakar di bahagian belakang van. Saya tergamam seketika. Dengan perasaan takut bercampur ingin tahu, saya meninjau cermin belakang dan alangkah terkejutnya saya apabila melihat ada satu lembaga hitam berbulu lebat sedang duduk betul-betul di hujung jenazah sambil mencakar-cakar papan keranda. Walaupun suasana gelap ketika itu, namun dalam samar-samar saya masih mampu melihat mata lembaga tersebut yang berwarna merah merenung tepat ke arah saya. Waktu itu hanya Allah yang tahu betapa takutnya saya. Badan saya menggigil dan mulut terkunci rapat tanpa mampu berkata walau sepatah pun. Sekali-sekala, kedengaran lembaga itu mendengus kasar, seolah-olah memberi amaran kepada saya agar tidak mencampuri urusannya. Bunyi papan keranda dicakar berulang kali menyebabkan saya menjadi tidak keruan. Kejadian itu berlarutan hampir 10 minit lamanya. Demi Allah, saya tidak pernah berhadapan dengan situasi yang menyeramkan seperti ini. Dan lama kelamaan bunyi tersebut mula hilang daripada pendengaran. Saya memberanikan diri menoleh ke belakang. Ya, makhluk tersebut sudah gaib. Tanpa berlengah, saya mengejutkan Abang Harun dan kami berhenti di gerai minimum pula. Silap, bukan minimum ya, saya ulang balik. Tanpa berlengah, saya mengejutkan Abang Harun dan kami berhenti di gerai minuman berhampiran. Sampai sekarang, perkara itu saya rahsiakan daripada pengetahuan Abang Harun. Saya tidak mahu dia menganggap saya sengaja mereka-rekakan cerita. Biarlah ia tersemat kemas di dalam lipatan sejarah kehidupan saya. Peristiwa ini berlaku 7 tahun dahulu dan saya kini sudah bekerja dengan Jabatan Agama Islam di salah sebuah negeri di utara tanah air. Namun sehingga kini peristiwa itu masih lagi kuat di dalam ingatan. Pun begitu, saya masih tertanya-tanya, apa sebenarnya kaitan di antara penyakit misteri yang arwah alami dengan makhluk yang saya lihat di dalam van
ketika membawa jenazahnya pulang.